और अल्लाह न चाहें तो सारे अंबिया मिलकर एक शख्स को हिदायत नहीं दे सकते, हालांकि अंबिया अलैहिमुस्सलाम हिदायत के लिए भेजे गए हैं। इन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ये दिखलाते हैं कि करने वाली जात हमारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मर्तबा कि मैं कल बतलाऊंगा असहाबे कहफ कौन थे, लेकिन आप इंशाअल्लाह कहना भूल गए। 15 दिन तक वही नहीं आई कि नबी जी आपने ये क्यों कहा कि मैं बताऊंगा, ये क्यों नहीं कहा कि अगर अल्लाह चाहेंगे तो बताऊंगा। अपनी मेहनत का इनकार और सारी शक्लों का इनकार ये रोजाना की दावत से मकसूद है, ताकि हमारे दिलों में अल्लाह का गैर वो जगह न बना ले जो हमें अल्लाह के गैर की तरफ लेकर चले। इसलिए मुझे 4 असबाब यकीन की तक़वियत के अर्ज करने हैं, जिसमें सबसे पहला सबब यह है कि अल्लाह की कुदरत को, उसकी अजमत को, उसकी बड़ाई को, उसकी तौहीद को रोजाना बयान करना ऐसा जरूरी समझो जिस तरह जिस्मानी कुव्वत हासिल करते हो ग़िज़ाओं से। इस तरह रोजाना यकीन की दावत देना अपनी इबादत और अल्लाह के कुर्ब के लिए जरिया यकीन करो। Tuan-tuan yang mulia, kesan daripada dakwah, kesan khas daripada dakwah adalah terbentuknya iman. Yakni apabila seseorang itu melakukan dakwah, menceritakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bina iman dia. Dan inilah tuan-tuan mulia satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk terbinanya iman seseorang, untuk terbentuknya iman seseorang, ialah dengan dia mendakwahkan kepada iman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, iman yang matlub di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu-satunya cara, satu-satunya jalan untuk terbentuk atau terbinanya iman seseorang. Kerana sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in juga telah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaharui iman mereka. Dan orang Islam dalam Al-Quran telah diperintah, orang yang beriman juga telah diperintah supaya beriman. Jadi tuan-tuan mulia, dengan perantaraan dakwah, bahkan dengan dakwahlah satu-satunya cara untuk terbentuknya iman dalam diri seorang. Oleh kerana itu Hazrat Maulana Yusuf rahmatullahi alaih pernah berkata bahawa apa saja perkara yang kamu nak wujudkan dalam diri kamu, maka kamu hendaklah datangkan dalam diri kamu dengan sifatut tabligh, dengan sifat tabligh. Apakah maksud sifat tabligh tuan-tuan mulia? Cara untuk menyampaikan ini banyak cara. Banyak cara, banyak kaedah kita boleh guna untuk sampaikan apa-apa maklumat atau apa-apa perkara tuan-tuan mulia. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan sifatut tabligh di sini ialah cara atau usaha yang Nabi SAW telah buat ke atas sahabat-sahabat. Cara ataupun usaha yang mana Nabi SAW telah bangunkan sahabat-sahabat atasnya. Cara usaha tersebut, cara tabligh tersebut yang kita nak wujudkan hari ini dalam umat. Apabila kita melakukan tabligh, menyampaikan dengan cara sebagaimana cara yang sahabat-sahabat telah buat, sebagaimana cara yang Nabi SAW telah sediakan sahabat-sahabat untuk buat, barulah dalam diri kita tuan-tuan mulia akan terbinanya iman. Bukan semata-mata sampaikan, bahkan cara menyampaikan tersebut adalah dengan mengikut cara yang mana sahabat-sahabat telah buat, telah usaha atas iman mereka. Barulah iman kita tuan-tuan mulia akan terbina, akan terbentuk. Yakin kita pada Allah Subhanahu wa taala akan terbentuk. Dan tuan-tuan mulia, dalam cara usaha Nabi, dalam cara dakwah sahabat-sahabat tuan-tuan mulia, perkara yang paling ditekankan, perkara yang paling asas tuan-tuan mulia, yang mana daripada awal sehingga akhir telah diberi penekanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah usaha atas yakin kita, untuk membetulkan yakin, ubahkan yakin kita, iaitu dengan menceritakan, dengan menyebutkan tentang kalimah la ilaha illallah, tentang menyebutkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuan-tuan mulia dakwah yang paling asas yang telah dibuat, yang dalam usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan dalam usaha sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sahabat-sahabat tuan-tuan mulia seperti Abdullah bin Rawahah, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, mereka pegang tangan sahabat-sahabat yang lain, mereka ajak orang lain duduk dengan mereka, dan mereka kata ijlis bina nu'min sa'atan, duduk kita beriman buat seketika. Dan dalam majlis-majlis tersebut mereka berceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuan-tuan yang mulia, perkara yang paling penting yang ditekankan ialah bagaimana dalam dakwah kita tuan-tuan mulia, kita dapat memberceritakan tentang kehebatan, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan zikir kalimah la ilaha illallah tidak dinafikan, ada kepentingan dia, ada kelebihan dia tuan-tuan mulia. Secara infradi kita duduk berzikir, sebut kalimah la ilaha illallah. Akan tetapi tuan-tuan mulia, sebagaimana penting satu orang tu duduk berzikir dengan menyebut kalimah la ilaha illallah secara infradi, begitu juga sama penting juga tuan-tuan mulia, satu orang tu bercakap tentang kalimah la ilaha illallah, bercakap tentang mafhum kalimah la ilaha illallah, tentang makna kalimah la ilaha illallah secara ijtimai di kalangan sama-sama mereka tuan-tuan mulia. Hari ini tuan-tuan mulia, keadaan kita hari ini, kita hanya habiskan masa yang sedikit untuk kita berzikir tentang kalimah la ilaha illallah, untuk kita sebut kalimah la ilaha illallah, tapi kita punya percakapan daripada pagi sampai ke petang tuan-tuan mulia, daripada pagi sampai ke malam tuan-tuan mulia, tentang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Usaha untuk bercakap tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk bawa percakapan tentang Allah dalam perbualan kita, percakapan kita hari ini telah hilang dalam umat ini tuan-tuan mulia. Secara umumnya telah tidak ada dalam umat hari ini. Secara umumnya telah mati, telah hilang dalam umat hari ini tuan-tuan mulia. Di mana-mana kita pergi, hatta dalam masjid-masjid sendiri tuan-tuan mulia, tidak ada majlis-majlis yang mana kita mempercakapkan tentang kudrat Allah, tentang perkara-perkara yang gaib, tentang kehidupan di hari akhirat, tentang perkara-perkara ini kurang dicakapkan tuan-tuan mulia. Majlis-majlis ini sudah tidak ada di kalangan umat Islam hari ini tuan-tuan mulia. Oleh kerana itu tuan-tuan yang mulia, usaha kita hari ini yang penting tuan-tuan mulia, bagaimana kita nak bawakan percakapan tentang la ilaha illallah ini, tentang mafhum kalimah la ilaha illallah ini dalam percakapan kita tuan-tuan mulia, dalam percakapan harian kita, dengan cara tuan-tuan mulia kita keluarkan diri kita daripada segala kesibukan dunia. Kita kosongkan masa kita, kosongkan diri kita daripada segala kesibukan dunia, dan kita pergi jumpa manusia. Cakap tentang Allah Subhanahu wa taala, cakap tentang keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa tuan-tuan mulia? Supaya Allah Subhanahu wa taala keluarkan daripada hati kita keyakinan, supaya hati kita tidak terkesan dengan selain daripada Allah, dengan segala maujudat, perkara-perkara yang wujud atas dunia ini, dengan segala makhlukat, dengan segala makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kebendaan-kebendaan, dengan segala perkara-perkara yang ada atas muka bumi ini, hati kita tidak terkesan dengan semua perkara-perkara tersebut. Keyakinan pada perkara-perkara tersebut keluar daripada hati-hati kita tuan-tuan mulia, dan dalam hati kita hanya ada yakin pada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Untuk itu perkara yang penting tuan-tuan mulia, usaha kita kena buat. Hari ini tuan-tuan mulia, orang Islam sendiri, kita zikir sekejap, kita bagi masa sedikit untuk zikir la ilaha illallah, tapi percakapan kita tuan-tuan mulia daripada pagi sampai ke petang tentang selain daripada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan keyakinan pada ghairullah, keyakinan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala telah bertapak dalam hati kita, telah datang dalam hati kita tuan-tuan mulia. Dan apabila dalam hati seorang itu ada keyakinan pada sesuatu, maka dia akan jadi tabi', dia akan jadi pengikut bagi benda tersebut, dia akan bagi ketaatan dia pada perkara tersebut, dia akan menurut kehendak perkara tersebut tuan-tuan mulia. Jadi apabila dalam hati kita ada keyakinan pada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan kita juga tuan-tuan mulia kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan mulia, agama hari ini keluar daripada tidak ada dalam kehidupan umat. Agama hari ini tidak ada dalam kehidupan umat bukan hanya kerana kejahilan, kerana umat tidak tahu, tak ada ilmu tentang agama. Bahkan tuan-tuan mulia, kadang-kadang ilmu dia ada, ilmu tentang agama ada, tapi dia tidak amalkan agama dalam kehidupan dia kerana yakin dia tidak pada Allah Subhanahu wa taala.